Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuriman bin Azhar, nombor matrik F1079. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Islam. Yang pertama, dari pengertian globalisasi. Dari segi bahasa, globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai sempadan dan pelbagai maklumat boleh disalurkan melalui pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik dan teknologi cyber. Dari segi Islam pula, sesuatu yang berasaskan nilai penghormatan dan persamaan kepada seluruh manusia, bahawa setiap manusia memiliki hak dan tanggungjawab yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kesan globalisasi. Kesan positif globalisasi adalah dapat melebarkan interaksi dengan menggunakan sistem komunikasi yang dapat dihubungkan ke seluruh dunia. Seterusnya, mempereratkan hubungan politik antara negara-negara lain. Dan yang ketiga, kemajuan yang pesat dalam teknologi maklumat dan komunikasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azaika bin Muhammad Fairuz. Nombor matrik saya adalah F1039. Okey, saya akan menceritakan tentang kesan negatif pengaruh globalisasi terhadap masyarakat Islam. Yang pertama adalah budaya liar dari barat dapat tersebar melalui internet justru terserap di dalam jiwa anak-anak muda. Okey, hal ini dapat mengakibatkan pelbagai kes jenayah di dalam masyarakat. Okey, yang kedua adalah penyalahgunaan teknologi yang boleh mendatangkan malapetaka kepada manusia, sebagai contoh seperti penggunaan senjata. Yang ketiga adalah lalai dalam menggunakan teknologi. Sebagai contoh, jika kita terlalu menggunakan telefon, maka kita akan lalai dan juga terlepas melakukan perkara-perkara wajib seperti solat dan juga lain-lain. Okey, seterusnya adalah ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi dikategorikan kepada tiga, iaitu ekonomi, sosial dan juga politik. Okey, dari segi ekonomi, globalisasi ini memudahkan kegiatan jual beli semakin pantas. Sebagai contoh, melalui online seperti akaun Shopee dan juga Lazada. Yang kedua, memudahkan pelbagai tugas seperti pendaftaran vaksin yang dilakukan oleh kerajaan sekarang melalui online. Yang kedua, dari segi sosial, iaitu memudahkan komunikasi. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia telah melaksanakan PKP dan mengakibatkan rakyat Malaysia tidak dapat pulang ke kampung. Dengan ini, mereka dapat menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah dari segi politik, iaitu memudahkan proses diplomatik. Sebagai contoh, disebabkan pandemik yang melanda di seluruh negara dan juga dunia, menyebabkan proses diplomatik sekarang menggunakan teknologi, iaitu sembang di dalam online, menggunakan platform online. Akhir sekali adalah kesimpulan. Sebagai umat Islam, kita mestilah memanfaatkan globalisasi untuk kebaikan Islam dan masyarakat lain. Hal ini kerana Islam merupakan agama yang bersifat global dan mudah untuk diamalkan. Untuk tujuan ini, masyarakat Islam mestilah mempunyai persediaan lengkap dari segi akidah dan ilmu pengetahuan bagi mengharungi zaman globalisasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asfian Firdaus bin Muhammad Azam. Nombor matrik saya 23 JLS 20F1023. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isu dakwah dan kemanusiaan dalam era globalisasi. Pendahuluan dakwah ialah sebagai usaha memperkenalkan Islam kepada manusia agar mereka memahami dan memberi respon positif tanpa ada kecurigaan dan kerugian. Isu-isunya akan dikupas oleh rakan saya, iaitu Haris. Kesimpulan daripada topik yang dibentangkan ialah kita dapat membezakan semangat
globalisasi yang diperjuangkan di Barat dan dengan dakwah Islamiah yang bersifat global. Timbulnya istilah globalisasi Barat adalah satu cabaran dakwah Islamiah yang bertujuan untuk membimbing manusia kepada fitrahnya sesuai dengan ajaran penciptanya, iaitu Allah SWT. Ulasan daripada topik di atas ialah kita mestilah tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan budaya Barat yang merosakkan akhlak, akidah dan akal fikiran. Yang terakhir ialah kita hendaklah menerima dakwah dengan hati yang terbuka supaya memperolehi pengetahuan yang tinggi dan lebih mendalam tentang ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Hamzah. Nombor matrik saya 23 di LS 20F1075. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang isu dakwah dan kemanusiaan dalam era globalisasi. Isu yang ingin dibincangkan ialah masalah kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian kerana ia berkaitan dengan masyarakat moden di era globalisasi pada masa kini. Yang pertama ialah terdedah kepada rayuan dan tipu hela dakwah. Isu ini menyerukan keselamatan sejagat dan pada masa yang sama mereka seolah-olah melaksanakan budaya dan tamadun mereka untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Sedangkan budaya dan tamadun belum tentu sesuai untuk masyarakat Islam. Islam amat mementingkan keselamatan sejagat tanpa mengira bangsa, budaya dan tamadun. Yang kedua, tidak mengindahkan penghayatan Islam dalam aspek kehidupan. Isu ini dikaitkan dengan mereka yang tidak patuh dengan perintah dan larangan agama. Akibatnya, hidup mereka tidak terkendali dengan mengikut hawa nafsu dan terpengaruh dengan budaya asing yang bercanggah dengan akidah mereka sendiri. Yang ketiga, tidak menitik beratkan hal agama. Ibadah, solat dan zakat tidak boleh dipisahkan kerana ia melambangkan kehidupan manusia di mana zaman globalisasi ini manusia mudah leka dan mengambil mudah dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut.